Saya rasa ini memang sesuatu yang sangat baik untuk difahamkan kepada terutamanya orang yang tak pernah dengar semua cerita ni. Cerita ni biasa kita baca di social media atau media sosial. Dia memang sudah dipackagekan. Dia tak raw. Dia bukan sesuatu yang kita ada bantaian cerita yang lancar. Maka kita buat andai sendiri bila tengok di media sosial. Saya datang hari ini ada dua hasrat. Hasrat pertama, saya ingin membincangkan persoalan ataupun rintangan yang dihadapi oleh orang-orang seperti saya yang bukan Muslim yang cuba mengangkat dan mendukung isu ini. Banyak rintangan, terutamanya daripada kaum saya sendiri dan juga kawan-kawan saya yang bukan Islam. Persoalan dia memang munasabah tapi tak pernah dijawab oleh mana-mana pihak yang mendukung isu ini selama ini. Kedua, saya ingin membawa hasrat untuk menyeru supaya membuat sesuatu. Saya akan cadangkan beberapa jalan untuk sekumpulan di Malaysia kita kena buat. Kepada ada pemulaian yang cukup baik, beberapa sahabat-sahabat Islam memang mengangkat isu ini dah. What is next step? So pertama sekali saya ingin cerita latar belakang saya main isu ini. Saya start belajar di UK 2007. Saya terbaca satu buku. Buku ini dikarang oleh seorang warga Singapura, Cina, Kristian. Nama buku dia From Beirut to Jerusalem. Dari Beirut ke Baitul Maqdis. Buku ini dari Dr. Ang Swee Chai. Dia cerita pasal genosid di Syatil dan Syatilah. Dan lepas tu apa yang berlaku di Baitul Maqdis, apa yang berlaku di Gaza. Beliau datang ke LSE, London School of Economics, untuk berjumpa dengan pembaca buku dia. Saya pergi. Saya nampak rata-rata ni orang Muslim saja yang pergi. Saya rasa Cina saya seorang je. Padahal pengarang buku tu warga Cina, Nasrani, Kristian Singapura, UK. So, dalam event itu, pertama sekali saya nampak orang Palestin di UK. Dia ada bagi cerita sikit dan Profesor Tariq Ramadan dari University of Oxford, dia turut berkongsi apakah pengalaman beliau mengenai perjuangan untuk liberalisasikan Gaza. Dan dia bermula dengan ayat ni, kita kena cari orang ataupun pihak di mana kita boleh memberi penekanan yang membawa impak. Dia kata, pertama sekali, saya, Profesor Tariq Ramadan, dia cakap, akan memberi tekanan kepada kerajaan Mesir dulu untuk melegakan sempadan Rafah. Itulah dia cakap. Dia mula speech dia dengan itu. Saya tak tahu apa pun masa saya muda lagi, baru 20 tahun, maka bermulalah saya belajar, membuat kajian tentang isu ini. Isu ini tak ada kaitan langsung dengan saya. Saya di seorang Cina, saya belajar undang-undang, saya balik ke Malaysia, apa kaitan isu ini dengan saya? Cuma saya rasa sebab ada ilmu dah sikit, lebih senang untuk mendalaminya sebab ada basic fundamental, ada asas dia. Yang kedua, apa yang berlaku bila saya balik, isu Myanmar berlaku, isu Sri Lanka berlaku. Isu Sri Lanka ni saya nak terangkan sikit sebab nanti bila saya nak jawab soalan pasal kenapa ada salah faham terhadap media Cina dan media bahasa Inggeris dan kenapa pendirian mereka akan berlainan sikit dengan media bahasa Melayu. Ada ahli parlimen yang tuduh kenapa media Cina seolah-olah mislead the public untuk bersamakan Hamas dengan pengganas. Nanti saya akan jawab soalan ini. Sebab soalan ini dia tak ada jawapan yang akan diterima semua, tapi saya nak sekurang-kurangnya menjelaskan apakah premisnya. Sebab premis yang salah akan menjadi rintangan kerana dia akan ada satu timbulnya was-was dan kecurigaan antara kaum mengenai isu ini. 11 tahun saya telah usahakan untuk mendukung isu Palestin, Gaza dan Tebing Barat kepada orang Cina dan orang bukan Muslim. Saya telah kumpulkan banyak naratif. Saya cuba sedaya upaya. 2014 bila serangan yang besar-besar berlaku selama 51 hari, saya pergi juga ke Dataran Merdeka. Saya minta kawan saya daripada Sinchu, kawan saya daripada Nanyang, turun juga ke Padang. Tengok apakah perasaan rakyat Malaysia terhadap isu ini. Tapi bukan itu saja. Saya juga membawa mereka apabila ada pentempuran di Sri Lanka. Hati saya memang sangat pedih tengok warga Tamil disiksa, dipaksa oleh Singalis
kerajaan Singalis. Dan mereka seperti rakyat Gaza juga lari tempat mereka diokupai juga. Mereka dipaksa keluar sampai ada Tamil Ilham TLE. Saya tak tahulah dari segi politik apakah perasaan kita terhadap itu, sebab di Malaysia semua media panggil mereka penganas. Apakah asas kita panggil dia penganas? Saya tak tahu, saya tak faham, saya cuba tanya. Saya rasa saya tak kisah dah, sebab isu geopolitik ni dia banyak persoalan yang kita tak akan faham sebab kita bukan warga di sana. Tapi isu kemanusiaan, saya nampak wanita, anak kecil Tamil di Sri Lanka gambar sosial media. Saya mula topik ini. Yang topik ini saya mengalami banyak kesusahan. Orang Cina, orang Melayu di Malaysia tak minat langsung. Kenapa tak minat? Saya tak tahu. Saya tanya mereka, mereka pun tak tahu. Oh, tak pastilah kenapa. Oh, ini pengganas, kita jangan nak tolong. Ini hal rumah tangga orang lain, dia kata. Jangan kita nak campur aduk. Bila Ukraine punya isu naik, saya cuba buat post. Saya nampak wanita Ukraine mendukung anak dia menangis mati. Saya ambil gambar tu, saya hantar kepada kawan saya. Jom kita buat satu rally untuk Ukraine. Janganlah ini hal rumah tangga orang lain. Jangan kita ambil kisah tak tahu kenapa dia buat macam tu. Bila Yazidi kena bunuh di Syria, saya minta juga buat kawan saya sekurang-kurangnya diperbincangkan isu mengenai pula tak minat. Sebab tu saya rasa rintangan dan halangan ini bagi saya semua sama. Sebab kalau mendukung kemanusiaan, dia mesti sama rata. Sebab manusia nyawa itu sama. Tiada nilai yang lebih tinggi sebab dia seagama dengan kita, dan nilai nyawa dia kurang sebab tidak seagama dengan kita. So saya nak tamatkan ucapan saya ni dengan ni. Saya rasa untuk menelusi ini ada 3 persoalan yang cukup penting yang kita mesti menjawab sekurang-kurangnya. 1. Pertama, isu Israel dan Palestin. Dan isu ini dia ada 3 persoalan. Persoalan pertama, geopolitik. Hak siapa bumi itu? Ini hak saya ke? Ini kena tengok salah silah sampai berribu tahun sebelum para nabi turun. Ini geopolitik kita boleh jawab sebab banyak sangat isu yang rumit yang tengok sumber ilmu yang mana yang kita membuat rujukan terhadap. Yang kedua, isu keagamaan. Adakah orang Malaysia ataupun orang Melayu Islam lebih cenderung untuk mendukung isu ini sebab dia melibatkan warga Palestin yang kelazimnannya keturunan Arab yang seagama dengan Muslim di Malaysia. Kalau kita mendukung ni sebab mereka adalah, kita recognize atau kita acknowledge mereka sebagai ini umat Islam, kita ada silaturahim, kita kena jaga, maka orang non-Muslim kata, okay, go ahead, I'm not stopping you. Apakah persoalan yang akan ditumbuhkan seterusnya kalau kita buat seperti ini? Dia bukan sebuah aksi atau behavior ataupun sebuah dia bukan penampilan yang ketara. Dia memang terselit masuk. Contohnya, Viva la Palestine, dia buat rally. Organizer kata, no religious chanting. Ada penghadir yang nak buat takbir. Organizer tu cakap, jangan buat religious chanting. Ada hikmah, saya percaya, bila berbuat demikian. Tapi hikmah, apakah intensi? What is the intention? Apakah niat dia? Niat dia untuk merangkumi semua sebab ada pastor yang ada di sana, ada warga dari churches. Kalau event rally semua, solidarity mesti dikaitkan dengan unsur-unsur keagamaan, maka orang dari agama lain dia akan rasa tersekat. Dia akan rasa, adakah ini, is this a religious event? Kalau saya chant nama budaya, boleh tak? Sebab saya agama Buddha. Kalau saya chant Christian prayer by Sarawak, ada tanya saya, is it okay to do our prayer? Saya tak tahu, I'm not sure, you ask the organizer. Right. Itu saja. Yang ketiga, persoalan 3, kemanusiaan. Kemanusiaan mesti dianggap sebagai seiras di mana-mana sahaja. Dia tiada unsur diskriminasi. Nyawa seorang wanita dan nyawa seorang bayi di Ukraine mesti diangkat dan didukung sama rata dengan nyawa seorang Tamil di Sri Lanka dan juga di Gaza dan juga di tebing barat.